Okey, awak kena buat kesimpulan ataupun hubungan. Okey, kalau awak tengok kat sini. Okey, kalau awak tengok ini graf yang pertama. Okey, awak tengok graf pertama sini. Kalau graf ini bermula daripada asalan. Okey, bermula asalan tu apa? Kosong, kosong. Hubungannya adalah Y berkadar terus dengan X. Itu dia punya hubungan dia. Tapi kalau dia memotong daripada paksi Y, kalau tadi dia potong dekat titik asalan. Okey, sekarang ni dia potong pada pintasan Y. Nak sebut macam mana? Y bertambah secara linear. Linear tu apa? Linear tu lurus lah. Y bertambah secara linear dengan X. Ni sekarang kita nak buat kesimpulan hubungan daripada graf ni. Kalau dia bagi graf ni, apa hubungan dia? Jadi Y bertambah secara linear dengan X. Okey. Kemudian kalaulah awak dapat graf tu macam ni. Yang ni. So yang macam ni. Jadi hubungannya adalah Y berkadar songsang dengan X. Apa maksud berkadar songsang? Berkadar songsang ni maksudnya kalau Y tinggi, X rendah. Kalau Y rendah, X tinggi. Kita tengok. Okey, sekarang ni Y tinggi kan? Awak tengok kat sini. Okey, sekarang ni kat sini. Sekarang ni Y tinggi. X rendah. Jadi kat sini awak akan dapat Y tinggi. Apabila Y tinggi, X akan dapat nilainya rendah. Sebab itu berkadar songsang. Ataupun awak tengok kat sini pula. Okey, awak tengok titik kat sini. Titik sini, kat sini Y rendah. X kat sini, X kat sini, nampak? X tu tinggi. Jadi inilah hubungan songsang. Maksudnya kalau satu naik, satu turun. Kalau tu maksudnya itu adalah Y berkadar songsang dengan X. Okey. Okey. Seterusnya graf macam ni. Okey. Okey. Kita dah balik. Kalau awak tengok pada paksi X ni 1/X. Okey, 1/X. Jadi hubungan antara Y dan X ni dia adalah berkadar songsang. Maksudnya kat sini kalau daripada graf ni, kalau awak buat sini Y, kalau sini awak buat X, awak tukar. Jadi 1/X kan, awak tukar jadi X, graf dia akan sebut berkadar songsang. Sebab itu dia akan jadi Y adalah berkadar songsang dengan X. Tapi kalau awak buang, jadi kalau awak buat 1/X kat sini, kalau awak buat jadi Y berkadar titik asalan kan, berkadar terus dengan 1/X, dia adalah berkadar terus. Tapi kalau awak buang 1/X tu, dia akan jadi berkadar songsang. Itu graf yang nombor 4 tu. Okey. Okey. Kita tengok dengan graf nombor 5. Okey, yang graf nombor 5 ni macam mana dapat? Yang ini adalah, awak tengok kat sini. Y berkurang secara linear dengan X. Betul lah kan? Awak tengok kat sini. Dia tinggi, lepas tu Y kan semakin lama makin rendah. Tapi nampak? Y semakin lama, Y awak tengok dia makin turun dekat situ. Y adalah berkurang secara linear dengan X. Yang itu graf yang nombor 5. Okey, kalau yang ni awak tengok. Awak tengok kat sini. X bertambah. Okey, Y pun bertambah. Jadi kat sini Y bertambah dengan X. Betul lah? Apabila X tambah, Y pun bertambah. Okey. Y bertambah dengan X. Okey. Yang ini pun sama. Awak tengok. Kalau kita kanan kat sini, kalau X tu tambah, Y bertambah tak? Y pun bertambah. Jadi hubungannya adalah Y bertambah dengan X.
Okey. Kalau yang ni, kedam. Yang ni, awak tengok. Kat sini, Y berkurang kan? X bertambah. X tambah, Y berkurang. Jadi, Y berkurang dengan X. Okey. Okey, yang last sekali ini, ini bukan berkurang, ini adalah kalau graf. Okey, yang ini hubungannya adalah Y dengan X. Ini sebenarnya bukan berkurang dengan X, ini sebenarnya Y berkadar songsang. Dengan X. Tu Y berkadar songsang dengan X, bukan Y berkurang dengan X. Ini awak kena tahulah kalau daripada graf ni apa hubungan dia. Okey boleh okey, ini dia bagi graf, kita nak cuba buat dia punya hubungan. Okey, sekarang ni kita nak tengok, kita nak menganalisis. Okey. Dalam menganalisis ini, cikgu pun tak pasti pernah dengar perkataan kecurunan. Kita nak tahu kecurunan. Dalam kecurunan ini, M ni adalah simbol untuk kecurunan. Dan dapat kecurunan, formulanya adalah Y2 tolak Y1 ataupun X2 tolak dengan 1. Okey, awak tukar kat sini. Cikgu suka tukar, awak pakai kat sini. Awak tukar kat sini, awak tukar X2 Y2. Belah kanan tu akan jadi nombor 2. Yang ini awak tukar jadi X1 Y1. Nanti cikgu akan tunjuk macam mana kita nak dapatkan kecurunan. Okey, kecurunan ni formulanya adalah M tu simbol untuk kecurunan Y2 tolak Y1, X2 tolak dengan X1. Okey, belah kanan tu, ini kanan kan? Yang lebih kanan tu akan jadi nombor 2. Okey. Seterusnya nanti kita akan tengok luas di bawah graf. Okey, luas di bawah graf. Mana graf? Ini graf. Ini graf. Jadi, yang ni disebut, okey, ini dia antara graf dengan paksi X. Ini paksi X kan? Jadi, ini disebut sebagai luas yang cikgu lorek ni. Ini adalah luas di bawah graf. Okey, luas 1. Luas 1 di mana? Luas 1 ni adalah luas segitiga yang ni. Kan luas segitiga adalah 1/2 darab tapak. Tapak berapa? Tapak tu C, tinggi. Ni tapak kan? Ni tapak. C tu tapak. A tu apa? A tu tinggi. Dia tapak darab dengan tinggi. Awak belajar dalam matematik kan? Okey, luas 2 ni, ini adalah yang mana 2? Ni. Nombor 2 ni adalah segi 4. Segi 4 lebar darab dengan tinggi. Lebar tu B tu apa? B tu lebar. A tu adalah tinggi. Okey, kita tengok soalan baru kita nampak. Okey. Kita tengok soalan. Boleh follow cikgu Boleh tak boleh ni? Okey, kita tengok soalan. Okey, supaya awak nampak Okey, ini soalan dia. Okey. Okey, ini graf dia bagi awak. Okey, soalannya apa? Menggunakan graf di atas, jawab soalan berikut. Kecurunan graf. Jadi macam mana kita nak buat kecurunan graf? Kita tengok kat sini. Okey, kat sini dah dapat dia. Kan awak tahu kecurunan dia. Okey. Jadi awak pilih yang satu. Jadi kat sini titik ni akan jadi X2 Y2. Jadi koordinatnya adalah X berapa? X adalah 40. Y2 kat sini. Y2 5, 10, 15, 20. Okey, ini X2 Y2. Okey, X1 dekat sini. Dekat sini X1 Y1. Okey, X1 berapa? 10. Y2 pun X1 10, Y1 pun 10. Okey, ni jelas tak ni? Komen sikit
untuk koordinat X1 dengan X2 ni. Okey, ni awak faham Okey, ni jelas dulu. Okey, komen dulu sebelum cikgu nak pergi formula kecurunan. Jadi formula kecurunan, awak tahu M tu formula untuk kecurunan. Formula kecurunan adalah Y2 tolak Y1 per X2 tolak dengan X1. Ni formula. Jadi Y2 berapa? Y2 20, Y1 10 per dengan X2 40, X1 10. Jadi awak akan dapat 10 bahagi dengan 30. Okey, ni faham Tapi dalam fizik ni jawapannya. Dalam fizik tak boleh jawapan dalam pecahan. Tak boleh. Jadi 10 per 30 ni jadi 10 per 30 tak boleh. Mesti dalam titik perpuluhan. Tak boleh fizik tak boleh dalam pecahan. Jadi awak akan dapat, awak tekan kalkulator, awak akan dapat 0.33. Ingat, fizik tak boleh jawapan dalam pecahan. Jadi 10 per 30 ni awak akan dapat 0.33. Okey, itu adalah kecerunan graf. Okey, jelas tak? Awak jelas, awak komen sikit pada ruang chat tu untuk kecerunan graf ni. Okey, boleh untuk kecerunan graf. Okey. Kita tengok B. Soalan B itu apa? Cuba padam dulu. Soalan B ialah dia bercakap tentang luas di bawah graf. Apa itu luas di bawah graf? Okey, mari kita tengok soalan. Okey, luas di bawah graf. Okey, mana graf dia? Ini graf dia. Okey, ini graf. Ni paksi X dia. Dia mesti luas antara graf dan paksi X. Jadi yang inilah. Ni yang cikgu buat ni, ini adalah luas di bawah graf. Okey. Kalau awak tahu ini adalah luas trapezium. Okey, tapi kalau tak hafal luas trapezium, awak boleh buat. Okey, awak buat macam mana? Okey, boleh. Okey, ini adalah luas segitiga kan. Ni nombor 1 ni adalah luas segitiga. Nombor 2 ni adalah luas segi 4. Nampak ni. Jadi kalau awak dalam buat matematik, kalau awak tak hafal luas trapezium, awak buat-buatlah luas nombor 1 tambah dengan luas nombor 2. Okey, luas nombor 1 tu luas segitiga. 1/2. Tapak berapa tapak? Tapak yang ni. Tapaknya adalah 40 tolak 10, 30. Okey, yang ni Jarak tinggi berapa? Yang ni. Ni tinggi. Tingginya adalah 10. Jadi kat sini awak akan dapat 150. Ni 150. Okey, nombor 2 ni luas segi 4. Tapak berapa? Tapak dia yang ni. Tapaknya adalah 30 darab dengan tinggi. Tinggi yang ni. Tingginya adalah 10. Jadi kat sini adalah 300. Okey, ni 300. Jadi nombor 1 tambah dengan nombor 2. Jadi awak akan dapat luas di bawah grafnya adalah 1 tambah dengan nombor 2. Jadi akan dapat 450. Okey, boleh Jelas? Okey, jelas awak komen pada ruang chat. Ini dipanggil sebagai luas di bawah graf. Jadi luas di bawah graf tu mesti antara graf dengan paksi X. Okey, komen pada ruang chat tu. Supaya awak tahu itulah luas
di bawah graf. Okey. Okey. Okey, kita tengok soalan berikutnya. Soalan berikutnya apa? Nilai X apabila X ialah 20. Macam mana buat ni? Okey, di sini awak kena buat macam mana? Okey, kita padam balik. Kita padam. Awak kena ambil pembaris. Awak sambungkan garisan ni. Awak ambil pembaris, awak sambungkan. Daripada sini, awak sambung. Macam tu lah. Cikgu tak pakai pembaris ya. Dapat macam tu. Dapatkan dia punya garis lurus lah. Sekarang ni cikgu tak dapat garis lurus. Jadi jawapannya adalah awak akan dapat apabila nilai X apabila Y adalah 20. Tak. Okey, ini awak pergi kat sini. Pergi kat sini. Sebab sini apa? Sini adalah X 20 kan. Okey, X adalah 20. Jadi awak pergi kat sini. Kita dapat nilai Y dia. Jadi kat sini nilai Y nya adalah 12 Y 5. Daripada situ. Okey. Okey, itu nilai jawapannya adalah Y apabila X sama dengan 20, nilai Y nya adalah 12.5. Okey. Okey, nilai X di nilai X apabila Y ialah 15 Newton. 15 Newton pula, 15 je. Okey, ini macam mana nak buat? Ini awak tengok balik. Y adalah 15. Jadi dari sini ini kat sini. Sebab sini Y dia 15. Kemudian pergi sini, kemudian tarik ke bawah. Tarik ke bawah macam tu. Jadi X kat sini ialah 25. Jadi apabila Y dia 15, nilai X nya adalah 25. Okey, jelas ya? 25. Okey. Jelas tak ni? Jelas. Awak komen sikit pada ruang chat yang soalan nombor D tu. Okey, Y 15, X awak akan dapat 25. Kat sini sebab ini adalah nilai Y dia, nilai X dia. Okey, 25. Okey. Okey, yang soalan E tu apa? Okey, ini awak tukar sikit. Nilai Y apabila X ialah kosong. Ni awak tukar. Awak tukar X tu jadi Y, Y tu jadi X. Awak tukar. Jadi dalam soalan E tu macam mana kita nak buat? E tu kalau nak buat, jadi awak daripada graf ni. Okey, cuba padam sekejap. Okey, awak kena ambil pembaris, awak sambungkan dia. Okey, awak sambung dia macam tu. Jadi dekat mana X kosong? Kat sinilah. Dekat mana X kosong? Mana X kosong? Nilai Y apabila X ialah kosong. Jadi kosong kat mana? Sini X kosong kan? Jadi X kat sini X adalah kosong. Kalau X kosong, mana Y? Ni Y. Jadi Y kat sini. Ni Y adalah 7.5. Jadi sebab tu dia kata apabila X kosong, nilai Y nya adalah 7.5. Sebenarnya 7.5 bukan 5. Macam dapat 5 kan. Sebenarnya adalah 7.5. Kalau awak pakai pembaris baru awak dapat nilainya adalah 7.5. Okey. Jelas ya untuk nombor E. Okey, nombor F tu apa? Nilai Y apabila X ialah negatif 35. Mana negatif 35? Nilai X. Okey, X 35. Okey. Daripada sini ni nilai X kat sini. Kat sini nilai X nya adalah negatif 35. Jadi dan dapat nilai Y macam mana? Awak ambil pembaris, awak akan dapat kat sini Y dia kat sini awak akan dapat negatif 5. Okey. Boleh? Jelas tak ni? Jadi